Assalamualaikum. Yang dihormati Dr. Haji Muhammad Fahmi Abdul Khair, pembentangan kita pada program siri pengajian sijil lanjutan Falak 2023. Para peserta program Salaf ringkasannya 2023. Alhamdulillah kita bersambung kembali pada sesi petang ini yang akan dijalankan pengisiannya oleh Dr. Muhammad Fahmi. InsyaAllah sambil-sambil kita mendengar sesi pengisian pada Dr. Muhammad Fahmi, akan diedarkan kepada tuan-tuan QR code untuk sesi pendaftaran pada hari ini. Mungkin akan ada dua pendaftaran, satu pada pihak UiTM dan satu pada Jabatan Mufti. Diharapkan tuan-tuan dapat mengisi kedua-keduanya, InsyaAllah. Pada hari ini insyaAllah kita mungkin berakhir lebih kurang pukul 4.30 atau 5 petang, InsyaAllah. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Dr. Muhammad Fahmi Abdul Khair untuk memulakan sesi pada petang. Silakan Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Fadil Ustaz pengacara majlis dan seterusnya para peserta kursus lanjutan Falak Pulau Pinang atau peringkasannya Salak, dan insya-Allah petang ni kita akan cuba habiskan kita punya contoh-contoh ayat kauniyah, dan insya-Allah saya nak mulakan dengan menyambung kauniyah yang seterusnya ni dan saya minta jasa baik Dr. Hanim semua ni untuk tengok matematik kita iaitu sepotong ayat dalam surah As-Sajdah yang selalu kita baca. Allah menjelaskan tentang yudabbirul amra minas sama' ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Ayat ni cerita tentang malaikat, tetapi dia berkait dengan langit dan bumi. Minas sama' ilal ard. Jadi kata Allah Ta'ala dalam ayat ni, dialah yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Bila Allah Ta'ala menyebut di hujung itu mimma ta'udun, menurut perhitunganmu, maka kita akan terfikir tentu ada hitungan. Tentu kita boleh menghitung. Maka inilah membuka cetusan kepada beberapa saintis Muslim, antaranya ahli fizik yang terkenal ataupun ahli matematik yang terkenal juga, namanya almarhum Profesor Dr. Sobri Damardas. Ini orangnya baru meninggal dunia, berbangsa Mesir tapi berkhidmat di Kuwait, dan dia banyak menulis tentang matematik dan juga fizik. Jadi dia telah termasuklah ni juga Hasabun Nabi orang Mesir juga cuba membuat hitungan. Jadi macam mana mereka menghitung? Macam mana mereka cuba melihat dari aspek matematik tu? Satu yang menarik juga. Ayat ini menjelaskan bahawa tempoh sehari itu menyamai 1000 bulan.
Jadi satu hari, ayat ni kata menyamai berapa? 1000 bulan. Jadi cerita atas dunia. Ayat dalam surah yang lain 500 tu itu cerita akhirat. Yang ni cerita dunia. Perkataan ta'uddun yang digunakan dalam ayat ini bermaksud kamu mengira. Jadi kita boleh kira. Kamu mengira itu mengisyaratkan kepada kita, kita boleh kira. Yang mana perkiraan ini melibatkan urusan di dunia. Ungkapan ta'uddun telah membuka minda para saintis Muslim, ahli falak Muslim untuk menyusuri rahsia yang ada dalam ayat ini. 1000 tahun yang tersebut dalam ayat ini merujuk kepada tahun Qamari. Dia, kalau bab ibadat ni biasanya kita akan gunakan merujuk kepada tahun Qamari. Muharram Safar 354 hari lebih. Tapi salah dah nak guna Januari Februari? Tak salah. Ustaz Faris, tak salah. Boleh. Ada orang kata tahun tu tahun orang putih. Nanti kita tengok ada tajuk takwim nanti. Tak salah. Bahkan zakat kita pun kita boleh kira mengikut dah huruf kita pakai Januari Februari kan, boleh kita pakai untuk zakat perniagaan. Gunakan tahun Masihi. Ini kerana orang Arab menggunakan perkiraan tahun Qamari ya. Okey, kita ringkaskan. Bulan berputar mengelilingi bumi sejauh 2,152,612.34 km untuk mencukupkan tempoh sebulan. Nampak macam mana dia mula mencari angka. Jadi dalam sebulan, bulan mengelilingi bumi tu, pusing tu, dalam sebulan dia akan mengambil jarak 2152612. Okey, Dr. Hanim dapat jarak dah. Dapat apa? Jarak. Dr. Hanim mesti tahu punya macam mana nak cari laju. Formula laju. Betul tak? Betul kan? Formula laju macam mana? Jarak bahagi masa. Ni. Sabrina Bandah dia kira pakai kalkulator dia. Masa saya ikuti kuliah dia tu, dia kira dengan kalkulator tu. Didarabkan dengan 12,000 bulan. Sebab Allah Ta'ala kata tadi apa? 1000 tahun. 1000 alfasana. 1000 tahun. Jadilah didarab dengan 12,000 bulan menghasilkan angka 25831348080. Macam mana nak baca tu Dr. ni? 25831348080. Juta ke apa tu? Dapatlah angka tu. Dalam ayat ini juga diisyaratkan perkataan hari. Kan fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Jadi hari disebut. 1000 tahun pun disebut. Maka dicarilah masa. Dalam ayat ini juga diisyaratkan perkataan hari secara tepat. Sehari dihitung. Tuan-tuan faham selama ni sehari ada berapa? Berapa jam? 24 jam. Sebenarnya bukan. Sehari kita cuma ada 23 jam 56 minit 4.0906 saat. Ni masa dalam sehari. Kurang beberapa minit sebenarnya. Sebab tu kita kena reset. Tiap-tiap tahun kena reset balik jam kita. Orang awam biasanya menghitung 24 jam. Baik, apabila ditukar ke saat,
Dapatlah 8664.0906 saat. Maka masa pun dah dapat, jarak dah dapat, berdasarkan angka-angka yang tersebut di atas, didasarkan kepada ayat Quran tadi. Beberapa orang sarjana Muslim dalam bidang fizik, matematik, seperti Profesor Mansur Muhammad Hasabun Nabi, hebat-hebat mereka ni ya, Profesor Muhammad Dudah, Profesor Sobri Damardath dan lain-lain membuat kesimpulan bahawa ayat ini telah mengisyaratkan teori kelajuan cahaya yang telah disepakati oleh para ahli fizik pada hari ini, iaitu satu saat cahaya boleh pergi. Sebab apa cahaya? Sebab Jibril dijadikan daripada cahaya. Jibril yang turun naik tu, dari langit ke bumi tu. Sebab tu dikira diambil cahaya daripada situ. Maka kita bahagilah kaedah pengiraan menggunakan formula laju, masa dan jarak. Secara rumusnya ialah laju sama dengan jarak bahagi masa. Betul Dr. Nahadim kan? Ke tak betul? Semua tahu kan? Nak cari laju, jarak bahagi dengan masa. Laju bersamaan dengan jarak dibahagikan dengan masa. Maka kita bahagilah. Rupanya keluar tepat tuan-tuan angka tu. Tepat keluar 299,792.498. Cahaya boleh pergi 1 saat 299,792.498 laju dia cahaya. Ayat ni kita baca dalam surah Sajadah pagi Jumaat tiap-tiap hari. Tapi kalau kita tak buka minda, kita tak akan terfikir. Tapi Profesor Sobri, Hasabun Nabi, mereka ni berfikir dan alhamdulillah mereka memberikan satu penemuan yang subhanallah. Bila kita bagi kawan-kawan dalam bidang non-Muslim pun, mereka pun boleh terima apa yang diunjurkan oleh Al-Quranul Karim. Baik. Okey. Itu tentang speed of light. Kita pergi kauniah yang ke-6, matahari bergerak di atas orbitnya. Matahari bergerak di atas orbitnya. Ni saya dah terang tadi. Kita boleh laju wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Baik, saya dah sebut tadi tentang pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini bentuk pergerakan matahari yang telah disepakati oleh para sarjana, ahli sains atau saintis. Sehingga Maurice Bucaille pun telah menerima hidayah. Dia tulis, dia seorang Kristian Perancis, dia pun dah tulis buku ni, The Quran and Modern Science. The Bible, The Quran and the Science. Doktor pakar patologi, Dr. Daud Maurice Bucaille. Dia pun dah menulis. Okey, baik, ni cerita matahari, banyaklah cerita matahari ni Subhanallah, ada orang sayang sangat kepada matahari sampai sembah matahari pun ada. Ada orang sembah matahari. Wallahiyazubillah. Baik, kauniah ke-7, orbit cakrawala. Ni pun sama, tuan-tuan. Allah menyebut wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Rupanya semuanya ada track, rail mereka sendiri. Tadi kita tengok bintang tadi berapa ribu, berapa bilion, semuanya ada track dia. Dan tak belaga. Tak belaga. Kalau belaga, habis kita. Sampai sekarang. Bintang tu semuanya was-sama'i dzatil hubuk. Dia tak belaga sama-sama dia. Dan di situ kita dapat simpulkan betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala-galanya ini dengan susunannya yang unik lah.
sehingga bintang yang berbilion-bilion jumlahnya itu bergerak fi falakin yasbahun, bergerak di atas rel mereka sendiri. Okey, saya pergi laju sikit untuk kita kupas yang tajuk-tajuk kauniyah yang lain pula. Cuma satu saya nak menarik perhatian sahabat-sahabat semua ya. Dalam banyak-banyak rel tadi tu, dalam banyak-banyak, bukan rel kereta api ya, bintang tadi kan, Ustaz Farin yang dia bergerak tu, tak tahulah berbilion-bilion. Kita tengok di India punya rel kereta api, kita serabut lah. Ini yang di alam semesta ni. Dan sahabat-sahabat, cuba bayangkan sebesar galaksi tu, sebesar makhluk yang bernama galaksi tu, yang Allah sediakan rel untuk mereka yang Allah sebut dalam beberapa ayat tadi. Dia berpusing, dia berputar lawan arah jam atau ikut arah jam. Agak-agak saudari Ros, lawan jam ke ikut jam? Lawan jam. Semua tu lawan jam semua. Bumi berputar, lawan jam tak? Lawan. Daripada yang sebesar galaksi sampailah kepada yang sekecil proton neutron. Tu. Tu apa? Tu bumi. Tu bumi. Sampailah yang sekecil ni ya. Mereka juga berputar lawan arah jam. Di sinilah kita boleh kaitkan ayat-ayat kauniyah ini dengan satu syariat dalam Islam yang namanya syariat tawaf. Kita pusing tawaf Ustaz Faris, lawan arah jam ke ikut jam? Lawan arah jam. Tawaf baru ni kan? Subhanallah. Ada orang tawaf tak sabar. Dia siku. Last kali dia tawaf, orang ketawa kat dia. Dia tak sedar. Kain ihram dia tercabut yang bawah. Jangan buat main-main. Di Madinah pula, dia masuk dalam raudah. Khusyuk dia solat. Dia angkat-angkat kepala dia, gelap. Gelap. Lama-lama baru dia tengok. Rupanya bukanlah dia berdosa. Dia tersarung jubah Pak Arab. Masa bila dia sedar dia duduk dalam jubah Pak Arab tu? Masa dia lenggak. Arab bukan pakai lah. Arab ke jubah tu lah. Dia masuk tu gelap. Dia tengok atas, oh rupanya duduk dalam jubah Pak Arab. Dia ingat Allah Ta'ala murka pada dia. Kita tawaf tu bukan berhenti tawaf. Tawaf ni berhenti masa semayang je. Di situlah tawaf. Habis solat, tawaf. Maknanya jemaah umrah, jemaah haji yang tawaf itu berterusanlah. Mereka berpusing-berpusing itu seperti mana berterusannya proton dan neutron, bumi, bulan, apa lagi? Bintang, galaksi. Semuanya berputar lawan arah jam. Tapi kita pakai jam ikut arah jam. Sebab tu hari ni orang buat apa? Lawan arah jam kan. Dia nak samakan dengan makhluk-makhluk yang besar-besar. Semuanya berputar mengikut lawan arah jam. Tu saya nak kaitkan je sebenarnya tu kan. Baik. Kita akan cuba melihat kauniyah yang lain pula.
Baik, ini satu lagi, masih cerita matahari dan bulan lagi. Matahari memancar dan bulan bersinar. Dalam Bible kata sebaliknya. Bible kata sebaliknya. Tapi tuan-tuan tengok, Quran kata macam mana? Apa ni? Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Tengok gaya bahasa Quran tu. Ketika matahari Tuhan kata diya'an, ketika bulan Tuhan kata nuran. Tapi masa ni tak nampak lagi. Masa zaman Nabi SAW dulu belum ada lagi keputusan bahawa matahari lah yang mengeluarkan cahaya. Tapi Quran telah mengisyarat. Quran telah mengisyarat. Dan hari ini terbukti tak ada siapa boleh nafikan bahawa yang mengeluarkan cahaya itu ialah matahari. Bulan hanya menerima reflect cahaya. Bulan reflect cahaya tu. Yang mengeluarkan cahaya ialah matahari. Quran telah persembahkan dengan gaya bahasanya yang sendiri untuk mereka yang membacanya mentakul dan mengeluarkan rahsia yang ada di dalamnya. Tu ya. Okey, saya nak ringkaskan lagi. Kauniah kita ni banyak lagi ni. Okey, kita turun pula ke bumi. Boleh ya? Tadi main di langit ya. Main di langit, di bintang, sekarang kita turun pula ke bumi. Bumi separa bulat. Bumi sfera. Ini pun ayat kauniah. Berpuluh, beratus ayat yang Allah sebut tentang bumi. Salah satunya Allah Ta'ala menyebut wal arda ba'da zalika dahaha. Quran tak kata demi sesungguhnya bumi itu bulat. Oh dah. Tuan-tuan tak akan dapat ayat kauniah macam tu. Sebab apa? Quran tak akan datang dengan gaya bahasa macam tu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya bumi itu bulat. Dah. Quran tak akan datang ayat macam tu. Quran menyajikan kepada kita sesuatu yang boleh membuka minda kita. Sebab tu kalau orang kafir sendiri yang mengkaji, mereka lah yang akan dapat. Kalau kita tak kaji, kita tertinggal. Kita tertinggal. Tengok gaya bahasa. Quran kata, dan bumi sudah itu dihamparkannya. Sebab tu ada orang kata Quran telah bercanggah dengan fakta apa ni? Sains. Berdasarkan ayat ni depa kata Quran tak kata bumi bulat, Quran kata bumi flat. Ni ayat wal arda ba'da zalika dahaha. Macam Ustaz Nan tadi kan. Macam mana kita nak berdepan ayat-ayat tuduhan-tuduhan macam tu. Kita perlukan penguasaan kepada makna sebenar kepada ayat Quran. Memang kau tengok ayat ni nampak macam Quran kata bumi ni flat. Tapi bila kita tengok perkataan yang Quran guna tu, dahaha, kita rujuk kepada penggunaan perkataan itu dalam syair Arab, baru kita tahu makna sebenar daha. Ya. Flat yang datang dalam bahasa Arab nah. Betul? Ya. Ada satu lagi, farashna. Flat, apakah perkataan sebenar dalam bahasa Arab nak menunjukkan flat? Rata nah. Kalau Quran dia tak menggunakan secara direct makna flat tu. Contoh nanti saya cari perkataan tu lah. Kita tengok sini ya.
Quran guna dahaha. Rupanya terhampar itu bukan bumi itu terhampar, pandangan mata kita tu. Kan kita tengok bumi kan terhampar. Tapi kalau kita tengok dahaha tu, perkataan daha, apa makna daha? Bila kita detailkan dalam dari segi perkataan itu, rupanya daha salah satu daripada makna dia ialah tempat telur burung unta. Telur burung unta berbentuk spherical, iaitu separa bulat. Bila kita tengok dalam lisanul Arab umpamanya, daha itu juga membawa makna telur. Telur apa? Telur burung unta. Pernah tengok telur burung unta tak? Besar. Saya tengok report Nixon baru ni. Dan dia menyamai bentuk bumi kita. Sphera. Spherical. Jadi salahlah mereka berhujah ayat ini sehingga mengatakan bahawa bumi itu flat. Datar. Dan hari ini pun terbukti kalau kita tengok ayat-ayat Quran yang lain juga, Allah Ta'ala menggunakan gaya bahasa yang menunjukkan bahawa bumi itu bulat. Tuan rasa bumi ni flat apa? Rasa tak macam tu? Saya mula-mula saya rasa juga, logik kan? Kata naik kapal terbang dia flat ni bukan makna 4 segi tak? Dia bulat juga, cuma dia flat. Dia tak macam tu. Dia ada juga. Dia macam tu juga. Tinggal lagi dia tak bulat sfera kita tu. Jadi kenapa mereka berhujah bumi ni flat? Sebab dia buat kajian macam ni. Dia naik, dia ukur, dia ambil kamera dan kapal tu berjalan di atas sungai. Dia tak nampak pun macam dia nampak macam tu. Dia nampak straight saja. Jadi dia buat kiraan, tak mungkin dia kata bumi ni bulat. Bumi ni mesti datar macam tu. Dia tengok pula naik kapal terbang. Naik kapal terbang kan tengok apa orang Amerika tu yang buat kata bumi ni mendatar kan dia. Tapi bila kita tengok dari beberapa segi balik dan dari perspektif Quran juga, kalau saya dua ayat ini kita kukuhkan bahawa bumi ini sfera. Ke macam mana? Ke bumi ini datar? Tuan rasa macam mana? Datar ke bulat? Sfera. Sfera nah. Saya boleh kalau nak cetuskan keraguan. Tapi mazhab tu kuat juga. Mazhab yang kata bumi itu mendatar tu. Tapi kita bila Quran tengok, Quran guna ayat yukawwiru. Yukawwiru. Yukawwiru tu memang makna bulat. Kurah. Kalau bahasa Arab, bola tu kurah. Kurah kan bulat. Lepas tu Quran guna yukawwiru. Jadi kalau orang tanya saya perspektif Quran, bumi ni sfera ke flat, saya akan kata sfera. Bulat. Bukan bulat tu, bulat sfera tadi lah. Seperti mana wal arda ba'da zalika dahaha. Okey. Baik, saya pergi laju sikit tak apa kan? Kita nak habiskan ini. Seterusnya, ini data-data tentang bumi, tuan-tuan boleh inilah ya, nanti insya-Allah boleh rujuk di mana-mana. Baik, mari kita tengok lagi sikit lagi tentang langit sikit.
Langit berfungsi sebagai pengembali. Tuan-tuan perhatikan sepatah je perkataan ni. Ketika Allah membicarakan ayat kauniyah yang berkait dengan langit. Langit. Allah menyebut, dan demi langit, dalam tafsiran pimpinan Rahman diterjemahkan dengan apa? Apa tu? Hujan, betul tak? Was-sama'i dzatir raja'. Ahli tafsir pimpinan Rahman meletakkan hujan. Sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab, raja'a makna apa Ustaz Faris? Maknanya pulang, kembali. Ahli tafsir letak hujan tu kerana hujan kan ke dia bersifat kembali. Setuju tak? Air naik, turun. Ya. Tengok Allah cerita tentang langit dan Allah meletakkan sepatah kata pada sifat langit itu. Ia mentakrifkan satu benda yang besar dalam dunia astronomi, dalam dunia angkasa lepas ni. Sepatah perkataan bahawa langit itu mempunyai sifatnya sebagai pengembali. Satu langitlah yang mengembalikan air hujan yang tersejat daripada bumi kembali semula. Satu. Baik. Zaman hari ini bila kita communicate dengan Quran, kita kena buka minda kita. Ayat-ayat kauniyah akan buka minda kita. Cuba kita tengok lagi. Kenapa kita boleh saksikan Piala Dunia siaran langsung daripada Brazil? Macam mana dia punya fungsi satelit tu? Daripada Brazil dihantar ke satelit pancarkan balik. Satelit itu duduk kat mana? Duduk kat lapisan langit yang namanya, langit ada 7 lapisan. Litosfera, stratosfera, ozonosfera, mesosfera, ionosfera, termosfera, exosfera. Saya nak sebut pun terkelu lidah. Antara fungsi langit yang penting ialah mengembalikan. Pada lapisan litosfera, ia akan mengembalikan air yang terdisejat dari bumi ke bumi sebagai hujan. Tadi, sebab tu ahli tafsir sebut hujan saja. Sebenarnya dia lebih luas. Pada lapisan ozonosfera, ia mengembalikan sebahagian besar sinar ultraviolet dan radiasi berbahaya. Tengok tu. Langit. Lapisan mesosfera pula lapisan yang melindungi bumi dari meteor. Meteor ni ialah bila bintang nova mati, dia meletup. Dia meletup, tapi kita tak dengar lah serpihan itu kita panggil meteor. Batu meteor. Bila dia mati, dia meletup, ke mana meteor ni pergi? Matalah dia pergi. Jadi, kemungkinan ada yang terlepas ke bumi. Apa yang mengembalikan semula meteor ini ke alam semesta atas semua? Apa yang mengembalikan? Langit. Kalau tak ada langit, habislah kita. Tu pun ada serpih sikit-sikit yang terlepas ke bumi. Tu dia sikit je. Satu kawah besar. Kalau meteor jatuh kat sini, tak tahulah. Itu fungsi langit. Tengok, Quran sebut dengan raja'.
was-samaa'i dzatir raj'a. Baru kita tahu fungsi langit ni macam-macam. Sampailah hari ni orang boleh jumpa satelit. Dia letak satelit di pada lapisan ionosfera, troposfera, di atmosfera bumi. Satelit mengembalikan isyarat radio. Walaupun ada orang kata, tu bukannya langit Ustaz, tu satelit, dia kata. Tu bukannya langit doktor, tu satelit. Tapi kita tanya balik, satelit tu dia letak di mana? Di salah satu lapisan langit. Kalau tak ada lapisan langit tu, boleh tak satelit duduk kat situ? Tak boleh, maknanya langit. Dan satelit itu juga berfungsi sama dengan fungsi langit. Dia terima daripada bumi dan dia kembalikan ke bumi. Sama maknanya, raja. Ini membolehkan teknologi GPS, siaran televisyen serta alat-alat komunikasi lain dimanfaatkan. Sepatah saja perkataan daripada Al-Quran menjelaskan fungsi penting langit yang memberi manfaat kepada manusia. Itu cerita langit. Ayat kauniyah dalam Al-Quranul Karim. Dan tuan-tuan boleh tengok lapisan-lapisan tu. Fungsi langit. Sampailah kepada satelit yang berada pada termosfera dengan ketinggian-ketinggian yang ada tu. Okey, habis. Langit berfungsi sebagai atap. Ni pun sama juga, tuan-tuan. Langit ditarif, ni boleh kita tengoklah apa itu langit dan sebenarnya. Cumanya Quran menyajikan langit itu saqfan mahfuzan. Langit itu menjadi atap pelindung kepada bumi. Sehingga hari ini saintis telah bertemu dengan apa istilahnya kita panggil Van Allen radiation belt. Langitlah yang menyelamatkan bumi kita daripada pelbagai perkara-perkara bahaya daripada luar globe kita ini. Okey, kita pergi laju lagi. Ni gambar dia lah menunjukkan fungsi langit daripada Van Allen tadi. Seterusnya gunung yang kita turunlah ke bumi. Turun ke bumi lah, gunung pula. Gunung. Petang-petang stamina pun habis. Gunung yang menjadi pasak bumi. Gunung ayat kauniyah juga, tuan-tuan. Walaupun dia di bumi, kita masukkan dia dalam kategori ayat kauniyah. Baik, cuba tengok macam mana Quran menggambarkan gunung. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ada juga ayat Quran menyebut wal jibala autada. Ni. Jadi gunung ni dia berfungsi sebagai paku kepada bumi. Tepat seperti mana Quran sebut. Digambarkan oleh para pengkaji macam ni. Ni kerak bumi. Kalau tak ada gunung, yang nak cerita autada tadi, kalau tak ada gunung ni macam kayu dua ni lah. Kalau tak ada gunung, habis melayang. Melayang bumi. Sebab itu bumi ini ataupun gunung yang ada di bumi ini disebut autada. Dia macam paku yang memaku bumi ini. Baik, ada satu yang menarik. Cuba tuan sahabat-sahabat tengok ni tentang gunung. Okey, yang ni nanti kita patah balik. Seronok cerita gunung ni. Baik, cuba kita baca ayat ni. Ayat ni turun 1400 tahun dulu.
Tengok di hujung tu ya. Allah cerita wa minal jibali judadun. Dan di antara gunung-gunung pula ada yang mempunyai jalur-jalur judad. Bidun atau lorong-lorong putih. Wa humrun merah. Mukhtalifun alwanuha dan berlainan warnanya. Wa gharabi busud dan ada juga yang hitam legam. Jadi Quran kata kat sini gunung ni ada yang warna apa? Putih. Betul tak? Ada yang warna merah. Kan tu? Merah tu. Ada yang warna mukhtalifun alwanuha, berbeza-beza warna. Dan ada yang warna hitam. Kalau kita pergi ke Tanah Arab, di Saudi sekarang, gunung-gunung di Saudi warna apa? Hitam ataupun coklat macam tu kan? Tak, ha? Tapi di sini Quran kata warna merah pun ada, warna-warni pun ada. Macam mana kalau ada seorang musuh Islam, musuh Quran, dia kata ni ayat Quran merapu. Dia kata gunung ganang warna-warni. Apa kita nak jawab? Ustaz Farih nak jawab macam mana? Kalau dia kata ayat ni merapu lah. Apa ni Quran kata gunung-gunung ada warna merah, warna-warni. Macam mana Ustaz Farih nak kata? Ha? Macam mana nak jawab? Ha? Oh, nanti tu tak tahu lagi. Dia tengok lah. Kita kena kata, kalau itulah Quran, aku yakin. Itu yang saya nak dengan Ustaz Nan tadi. Walaupun tak jumpa lagi, kalau Quran kata, kita mesti yakin. Sekurang-kurangnya kita kata, mungkin tak jumpa lagi. Tapi sebelum kiamat, pasti jumpa. InsyaAllah. Tuhan dah janji, sanurihim ayatina. Bila jumpa? Jumpa kat mana? Dr. Hanim? Kat mana? Ya. Di Malaysia ada? Malaysia tak ada. Tanah Arab? Tak ada. Tanah Arab saya tak pernah jumpa lagi. Kalau katalah Nabi pernah tengok, orang kafir Quraisy nak tuduh Nabi cipta Quran kan? Nabi tak pernah tengok gunung yang warna-warni. Tapi hari ini, ada orang boleh nafikan? Siapa pun tak boleh nafikan dah. Di mana dijumpai gunung warna-warni? China lagi? Peru. Peru ke Peru? Ya. Yang ni saya ambil daripada dataran Yangtze, China. Tuan-tuan nak kata apa? Nak tuduh Quran tak betul? Macam mana Ustaz Faris? Nak kata Nabi tahu, Nabi pernah sampai ke Peru dengan China. Nak kata Nabi reka. Ni dataran Yangtze ni jadi satu pusat pelancongan terhebat di China sekarang. Kerana tarikan gunung warna-warni. Tepat kenyataan Quran. Nak nafi apa? Kita tengok sendiri di Peru. Tu bukan warna-warni ke? Ustaz Faris? Warna-warni. Mukhtalifun alwanuha, Tuhan kata. Sebab itu hari ini akhir zaman, Allah tunjuk satu persatu. Dan ada lagi di tempat-tempat lain yang adanya gunung warna-warni. Subhanallah. Inilah ayat-ayat kauniyah mengukuhkan keimanan kita, kebenaran Al-Quranul Karim. Kalau ditanya tadi, kenapa Quran boleh cerita benda ni? Kerana yang menjadikan benda ni siapa? Allah Subhanahu wa
tentu dia boleh memberitahu kita. Baik. Ya, gunung kita panggil Gunung Pelangi di China. Di pergunungan Dangzhe di China, kita dapat melihat dengan jelas keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan UNESCO telah mengisytiharkan gunung warna-warni pelangi ini World Heritage. Subhanallah. Baik, habis cerita gunung. Oi, banyak lagi. Ustaz Fair, kita laju-laju sikit. Lautan yang satu lagi saya nak tengok, nak tunjuk tentang gunung sebelum kita pergi lautan. Baik. Okey. Cuba kita tengok ayat ni. Kalau tak guna akal, kita tak teroka ayat ni, kita tak jumpa rahsia ni. Tapi kalau kita guna akal, saya dah sebut tadi, Quran dia takkan kata, wahai manusia, sesungguhnya bumi itu bulat. Oh, tak ada. Ayat macam tu tak ada. Kita mesti gunakan. Allah suruh macam tu. Baik, cuba tuan-tuan baca ayat ni. Dan engkau melihat gunung ganang, wataral jibala tahsabuha jamidatan, wahiya tamurru marras sahab. Apa kita boleh simpul? Kalau baca selapis memang tak nampak. Dan engkau melihat gunung ganang, engkau menyangkanya tetap membeku, statik, tak bergerak. Tapi Tuhan kata apa? Padahal ia bergerak cepat. Memang kita tengok gunung, bergerak tak? Tak bergerak. Tapi Tuhan kata bergerak. Macam mana kita nak kata? Kalau orang kafir yang musuh Islam nak, apa ni Quran kata gunung bergerak? Kita mesti yakin. Kita punya DJ sudah jawab tu. Main DJ belakang tu. Tak apa dia buat tak tahu. Memang terbaik lah tu. Saya jemput tuan-tuan pergi ke ma'had saya. Tadi Ustaz Faris sembang dia. Ma'had saya ni ada 2 gunung yang cantik. Subhanallah. Ramai orang nak datang kerana nak tengok 2 gunung tu. Satu nama dia Gunung Kenderung, satu lagi nama Gunung Kerunai. Kenal Besapi lah? Kenal lah. Tunjuk kita. Ni kita tengok Kita selingan sikit boleh Kok-kok lah sampai ke Gerik, tak tahu nak pergi mana, main lah. Jadi tempat lawatan lah sekarang ni. Mak Tafi saya ni banyak sangat video ni. Nak tunjuk di mana ni? MTKQ. Ni kenal tak tuan? Safi tak kenal? Dia pecah tanah. Dia pecah tanah. Mufti. Meninggal dah lah. Ya. Dia pecah tanah pondok saya ni. Dulu hutan belantara saja. Masa ni muda lagi lah. Cerita ni 20 tahun dulu. Lepas ni tua lah. TV1 pun main masa ni. Buat ni. Saya
Dia siap lah Bina. Okey, tuan-tuan nampak tak tu? Ni gambar 10 tahun dulu. Lagi saya tunjuk video yang gambar terkini. Nampak dua gunung ni? Gunung Kenderung, Gunung Krunei. Boleh. Mana dua orang hiking tu? Tapi baik-baik naik Gunung Kenderung, ramai yang hilang. Entah ke mana, tak tahu hilang mana. Lama baru jumpa balik. Jadi ada seorang jutawan lah kot, dia daripada Kuala Lumpur datang ke mak saya. Cerita sikit lah. Dia mari dia nak duduk pondok saya. Pondok moden lah macam tu. Ni masa baru buat ni, dah siap lah semua. Satu pintu tu ada 2 orang duduk. Dia kata saya nak duduk lah pondok doktor ni. Saya kata kenapa? Kerana 2 gunung tu. Dia datang anak-anak dia lah nak duduk satu pondok tu. Sebab saya rasa tenang sangat bila saya duduk petang saya nampak 2 gunung tu. Gunung 2 beradik tu. Gunung Krunei dengan Gunung Kenderung. Subhanallah. Jemputlah mari sini nanti lah. Daripada ni atas bukit ni. Ni atas bukit. Nampak je tu Sebelah sana Mak Tahfiz. Apa ni? Ni masa ni tak siap penuh lagi. Sekarang ada masjid besar. Ni kawasan tertinggi. Ada satu lagi kawasan tertinggi. Di sini kita nak buat balai cerak nanti. Pusat kajian kemukjizatan. Termasuk balai cerak apa semua lah. InsyaAllah Quranic tourism. Ni tak siap lagi masa ni. Gambar video lama ni masa tak disangka-sangka Sultan Nazrin datang mencemar duli merasmikan. Kami ada sultan, Penang tak ada sultan pada 2015 dia datang. Terbalik baca terbalik. Jadi dia rasmi. Tuanku sampai-sampai dia kata ni bukan pondok, dia kata. Pondok moden lah kan. Jadi insya-Allah lah kalau nanti dah siap pusat kajian mukjizat nanti saya jemput lah Sakfir semua lah. Pergi round tengok Gunung Kenderung, terus masuk pergi ke Banding. Balik daripada Banding tu ambil kiri, terus lajak ke Betong, Thailand. Masuk terus sana. Acara lain pula. Tu dia. Kira ni gambar lama lah, adalah gambar-gambar baru ni. Tu sedingan saja. Okey, kita balik tadi. Jadi apa yang kita boleh simpulkan bila kita baca ayat kauniyah ni? Quran kata memang kita tengok Gunung Kenderung, tengok Gunung Krunei, kita nampak statik kat situ. Tapi Quran kata apa? Dia bergerak. Orang yang benci pada Quran, memusuhi Islam, dia akan kata, ni ayat yang merapu ni, Quran bercanggah dengan fakta sebenar. Gunung mana ada bergerak, keras kat situ saja. Rupanya apabila kita kaji dan kita kaji, itulah bukti bahawa bumi ini berputar dan berpusing. Betul tak? Bukankah tadi kita dah sebut, Quran dah kata wal jibala autada. Gununglah yang menjadi paku kepada bumi. Kalau paku tu dah bergerak, maknanya bumi pun pasti bergerak. Tu kena guna, Allah suruh guna akal untuk membongkar rahsia Quran. Hari ni orang tarah habis gunung bahaya tu. Satu lagi, ia telah mengisyaratkan teori continental drift, teori gerakan benua. Ini dikemukakan oleh seorang sarjana Jerman, Alfred apa nama ni Dia telah kemukakan teori Pangaea ni. Juga berkait dengan
pergerakan bumi tu. Tak apalah, tu satu cetusan pandangan dia. Tapi yang saya nak tengok besarnya tadi, bagaimana Quran mengisyaratkan sesuatu fakta dan cuba untuk buka minda kita supaya kita. Okey, habis. Tu ayat kauniyah gunung. Gunung warna-warni tadi dah kita sebut. Bolehlah melancong ke kawasan gunung warna-warni. Ni pun satu lagi. Lautan yang terpisah. Subhanallah. Tuan-tuan tahu tak, dalam Quran ada berapa perkataan lautan yang tersebut dalam Quran? Ada 39 kali. 39 kali. Bahrain pun sekali lah. Kemudian perkataan daratan tersebut sebanyak 12 kali. Cuba bahagi 12 nisbah 39. Dapat berapa? Saya buat kiraan. Malaikat dengan syaitan sama banyak dalam Quran. Dunia, akhirat sama banyak. Kita kira pula perkataan salihat, perkataan baik dengan perkataan buruk sama banyak. Tapi sampai kat daratan dan lautan dia tak sama banyak. Berapa? 12 nisbah 39. Dapat berapa? Kali 100. Itulah nisbah luas daratan daripada lautan. Betul tak? Tak sangka. Tak sangka. Tepat lagi tu. Tu tak ambil kira marajal Bahrain. Bahrain tu dia perkataan musanna. Tu pun kena kaji. Safir lah. Dunia akhirat berlawan tu sama banyak. Malaikat syaitan berlawan kan sama banyak. Lautan daratan berlawan tak? Berlawan tapi tak sama banyak. Lautan lagi banyak. Fikir balik, oh ni dia rupanya rahsia. Mesti kena guna minda kita untuk membongkar rahsia daripada Al-Quranul Karim. Sumpah kat ini. Quran kata marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dua lautan yang bertemu, tetapi ada pemisah di antara duanya. Saya duk nampak bila baca ayat ni, kan kita naik kapal terbang, kita naik kapal terbang, nampak dah bila air sungai tu mengalir nak pergi ke lautan, nampak beza antara air sungai dengan air lautan. Ingat yang tu lah. Rupanya bukan yang tu. Yang tu pun iyalah juga, mungkin jugalah. Rupanya ada lagi. Lautan di apa nama lautan? Saya sebut kat sini rasanya. Yang terbaru dijumpai. Ni. Ni dua lautan. Bertemu. Tetapi barzakh. Terpisah. Macam mana tuan nak kata ni? Mak Saleh jumpa ni. Oh my God. Mak Saleh itu. Sampai buka video tu. Oh my God itu. Dia tengok sunset kan. Oh my God. Kita bukan macam tu tuan-tuan. Kita berinteraksi dengan Quran. Kita nak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah penting ayat kauniyah dalam perbahasan ilmu falak. Ni lautan ni bukan Pasifik ya. Dia lautan. Ni ada satu lagi dijumpai. Ni lagi jelas. Okey. Ni lautan di mana ni? Di apa?
apa ni, the Gulf of Alaska. Jadi tuan-tuan nak kata apa? Untung kita hidup akhir zaman. Teknologi ada, kapal-kapal canggih ada, boleh pergi ke laut besar, laut luas, kita boleh tengok apa yang Quran kata pada kita. Terbukti satu per satu. Sehingga Dr. Zakir Naik berjaya menyimpulkan berdasarkan analisis dia, semua ayat Quran yang bercerita tentang kauniyah ni sudah 80% benar. Analisis dia 80%. Kemudian dia kata, kalaulah dah 80% dah, bukan dia kata ayat kauniyah saja, dia kata semua ayat-ayat Quran nowadays, zaman kita hari ini, dah 80% terbukti benar. So the rest is 20%. Bila dia kaji balik, ayat apa lagi yang 20% tu? Ayat-ayat yang belum berlaku lagi. Ayat apa, Ustaz? Kiamat. Ketika dia nak berhujah dengan orang etis, dia nak kata bahawa hari kiamat itu benar. Percayalah, dia kata, buktinya ayat Quran. Kalau 80% dah terbukti benar, tinggal 20% saja. Tu pun sebab tak jadi lagi. Betul tak, Safir? Hujah dia. Saya setuju. Kalau 80% dah betul, yang baki 20% ni tuan-tuan rasa betul tak? Takkan tak betul? Apa dia, DJ? Kalaulah 80% dah terbukti betul, 20% ni bukan tak betul, tak jadi lagi. Berat kita mengatakan bahawa betul. Tu hujah dari segi selalu kita hujah apa ni, wujudnya Tuhan menjadi macam ni, adanya alam itu nya. Tapi kita pergi go deep untuk mensabitkan kewujudan Allah. Berlakunya hari kiamat dalam bentuk macam ni penghujahan kita. Ni dah terbukti laut Tuhan kata terpisah, ada. Lebih mengejutkan tuan-tuan, seorang apa ni, fonografer. Sebut betul-betul kan? Saya sebut apa tadi? Bukan porno lah. Bahaya tu. Macam perkataan kota tadi. Bahaya. Di Parit tu, dia nak pergi haji juga, tak dapat. Pengurus tabah haji kata tak boleh. Tak boleh. Kota tu haji tak naik lagi. Dia pun marah. Teman tak kira. Kota teman naik ke tak naik, teman nak pergi juga haji. Tapi dia kata kau Parit. Orang Penang lambat nampak lah, tak apa lah. Balik fikir balik. Orang tulis tawai pula, orang Penang lambat pula. Yang mengejutkan lagi tuan-tuan, Tok Bilal baru gelak. Terleceh betul Tok Bilal. Tok Bilal orang Pulau Pinang lah. Yang lebih mengejutkan lagi ni dia, yang terbaru ni. Seorang, saya bersetuju dengan Yusuf Estes. Dia kata Jacques Cousteau ni dah menerima hidayah Allah. Walaupun apa pandangan, Yusuf Estes kata dia dah menerima hidayah Allah. Dia seorang penyelam yang tak ada lah orang macam dia. Tuan-tuan pernah tengok National Geographic tak? Kan? Siapa yang boleh ambil gambar kat bawah-bawah tu? Gambar ikan-ikan yang di bawah tu. Mereka ni lah. Profesional punya penyelam. Satu hari dia berkawan dengan satu orang Arab. Sama-sama menyelam lah. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok pula ayat ni. Saya subhanallah. Allah Ta'ala kata, wa huwa allazi marajal bahrain hadza azbun furat wa hadza milhun ujaj. Kauniyah ni, kami pisahkan antara dua lautan, dua sungai, dua air, satunya tawar, satunya masin. Kita duk fikir
Macam naik kapal terbang lah Ustaz Fir. Kita nampak air sungai mengalir kan sampai kat laut. Oh, itu kot. Kita nak fikir tu lah. Tu pun ada kajian juga. Tapi hak ni lebih lagi. Terkejut kita. Jadi dia menyelam. Kostio ni dia menyelam. Bila dia menyelam, dia jumpa sungai di dasar lautan. Masya Allah. Sungai di dasar lautan. Air dia kekal, air sungai, tawar. Tak campur pun dengan air laut. Dia naik, dia sembang kawan Arab tu. Kawan Arab dia. Dia kata aku jumpa sungai kat bawah. Tawar air dia. Tak masih. Kawan Arab dia kata, dalam Quran ada sebut benda ni. Dan saya kuat untuk mengatakan bahawa dia telah menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Fakhruddin Razi pun memberi tafsiran juga, saya rujuk juga. Dan memang ada isyarat-isyarat itu. Kita tak nampak benda ni dalam Bible. Kita tak dapat benda-benda macam ni dalam Talmud. Tak ada. Tapi dia ada dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan nak kata apa ni bila tengok fenomena macam ni kan? Nak kata tipu berlaku. Memang jelas. Baik, itulah keunikan ayat-ayat kauniyah. Baik, ni air dan kehidupan kita dah sebut tadi ya. Baik. Planet Mars tadi. Malam ni bolehlah tengok ya. Boleh tengok di mana Mars. Tuan-tuan nak cari Mars, tuan-tuan download saja sekarang Stellar tadi. Boleh tahu Mars duduk kat mana. Dan dah tuan-tuan type tadi kan macam apa ni? Ni Stellar ni. Sekejap je, ni ringan je. Tuan-tuan cari apa ni planet Mars tu. Tengok yang ni. Sekejap ya. Ambil yang malam ni. Okey, tuan-tuan boleh cari Mars kat sini. Kat mana Mars? Dan jumpa tuan-tuan klik, tengok masa dia pukul berapa. Malam ni tuan-tuan tengok. Memang ada kat situ. Macam saya tunjuk bulan tadi kan. Mana Mars ni? Banyak sangat ni. Ni semua bintang ni. Tuan-tuan klik satu. Nampak keluar. Tu dia bintang. Ni klik ni. Ni semua ni. Nampak tak yang kecil-kecil ni? Ini semua bintang-bintang yang apa ni? Yang dapat dikenal pasti oleh apps ni. Semua ni kecil-kecil ni. Ya, semua klik lah, semua ada. Bintang-bintang. Semua ada. Tuan-tuan cari ya satu-satu. Jumpa. Maknanya pergerakan bintang ni kita dah boleh kira, sahabat-sahabat sekalian. Kita nak tengok, katalah matahari kan. Matahari terbenam bila. Kita boleh tengok sini sebab kiraan kita dah boleh buat. Subhanallah. Tuan-tuan tengok planet Mars. Kalau malam ni nampak dia warna dia kemerahan. Itulah planet Marikh. Yang mungkin ada kehidupan di sana. Mungkin juga tak ada ya. Itu ahli sains. Apa ni? Saintis lah buat kajian hal tersebut. Okey, baik. Ini planet Mars Kemudian kauniyah ke-18. Saya pergi laju tuan-tuan Ni laut mati. Saya dulu belajar di Jordan, sempat duduk kelana di sana lah. Kawan dengan Arab tak kira lah. Selalulah pergi ke laut mati ni. Rupanya laut mati ni memang kawasan paling rendah. Kawasan paling rendah. Dan Quran telah mengisyaratkannya dalam surah Ar-Rum. Fi adnal ardi. Nampak ni? Fi adna al-ardi. Kawasan yang paling rendah. Tempat di mana Rom telah ditewaskan. Quran dia tak kata straight. Dia tak kata, wahai manusia ketahuilah laut mati itu kawasan paling rendah. Tak jumpa Ustaz Fir ayat macam tu.
Kita kena tengok ghulibatir Rum. Orang-orang Rum telah ditewaskan. Di mana Rum ditewaskan ketika itu? Di Syam. Di Jordan. Kan? Kita tengok tempat tu. Oh, pergi-pergi tengok memang fi adnal ard. Tempat yang paling rendah sekali. Ni dia Laut Mati. Sekarang menjadi pusat pelancongan yang penting di Jordan. Sehingga habislah rosak negara Jordan tu. Pelancong-pelancong Yahudi masuk, daripada Eropah pun masuk, hancur habis, rosak. Dulu saya pergi, saya mandi dalam Laut Mati ni. Ya? Jordan dia aman. Cuma di sebelah Palestin, Syria sana, bergolak. Jadi Laut Mati ni terbahagi dua. Satu dapat kat Jordan, separuh dapat kat Israel. Kalau tuan-tuan terjun dalam dia, tak tenggelam. Kalau safari terjun, boleh baca paper atas tu. Tu, baca paper. Memang tak tenggelam pun. Kerana ketumpatan garam dia sangat tinggi. Tapi itu bukanlah kita nak tengok. Kita nak tengok yang Quran kata fi adnal ardi, di tempat yang paling rendah sekali. Kau nak pergi tu, dia turun jalan tu sampai Laut Mati. Kawasan paling rendah. Lebih rendah daripada aras laut lagi. Lebih rendah daripada aras laut. Okey, habis. Kauniyah yang ke-19. Yang ni pun lagi lah. Cuba tuan-tuan baca ayat ni, tengok Cuba tuan-tuan baca. Subhanallah. Apa tuan-tuan boleh simpulkan? Kalau baca dengan pengamatan. Kalau baca dengan sepitah lalu tak terasa. Tapi kalau baca dengan penuh pengamatan, subhanallah, kita akan dapat lihat satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa tuan-tuan boleh nampak kat sini? Ni kauniyah lautan, ombak-ombak. Tengok Quran kata, Quran nak gambarkan kegelapan sebenarnya, nak gambarkan kegelapan. Quran kata fi bahrin luji yaghshahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab. Ombak yang atasnya ada awan. Ombak yang kita tengok tu lah. Betul, ada satu lagi ombak, Tuhan kata. Ombak yang kita nampak tu, di bawah dia ada satu lagi ombak. Baik, kita pun baca ayat ni. Kalau kita tak tadabbur, tak rasa apa lah. Tuan-tuan fikir, ada lagi ke ombak di bawah? Maka saintis Islam pun mengkaji. Nah, tuan-tuan, bila kita tengok umpamanya, kalau ni kita tengok video ni kan, yang dibuat oleh apa ni, Kahil. فالآن أمام هذه الحقائق. Tapi dalam bahasa Arab, يعني أتساءل. saya cepat kan? صحيح. في هناك في 100 متر تحتها ظلمات شديدة. يمكن أن نرى الفيديو طبعا لو أحببت. يعني هذا في بحر لوزان هنا، مضيق لوزان. وعندما نزلوا بالغواصات هذه يعني علمية. البحث قامت به جامعة واشنطن عام 2003. Okey tuan-tuan, tu ombak. Laut, dasar lautan. Memang ada pun. Seingat saya Nabi tak pernah naik kapal. Nabi pernah naik kapal tak Ben? Tak tahu. Tapi Quran cerita tentang ombak dasar lautan. Quran kata ombak, di atasnya ombak, di atas ombak tu baru awan. Dan saintis buat kajian, ombak di dasar lautan ni lebih garang dan tinggi. 500 meter katanya ya. Ada yang 500 meter. وتبين أن هناك أمواجا بارتفاع ناطحات السحاب حدود 500 إلى 600 متر ارتفاع. 500 meter, 500 meter ombak bawah.
Ombak yang kita tengok berapa tinggi? DJ. Yang kita dah nampak lah, tak tinggi mana kan. Kalau mesin terkujuh pun tak sampai. Nah, musim terkujuh kan. Kita duduk atuk Bali kan. Tengok, takutnya. Tu pun kita dah takut. Dia ombak dasar lautan mencecah sehingga 500 meter. Dia. Dan tengok, video ni panjang, saya tunjuk sikit-sikit kat tuan-tuan. Dan Quran kata, bila dia makin dalam dan makin dalam, Quran nak gambarkan kegelapan orang yang melakukan perkara syirik. Orang yang melakukan, orang kafir ni mereka berada dalam kegelapan. Jadi Tuhan nak gambar kegelapan mereka tu. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Rupanya kegelapan lautan ni dia makin gelap, makin gelap, makin gelap, makin gelap, makin gelap. Ya Rabb. Sehingga saintis membuat tandaan kegelapan tu dengan tangan je ni. 30 meter masih ada lagi cahaya matahari. Turun lagi gelap ke kuning-kuningan dah. Masih nampak lagi. Kebiruan, kehijauan, akhirnya hitam dan seterusnya gelap. Cahaya masih kenampakan di kedalaman 30 meter. Ni alat yang digunakan. Sebab manusia dah tak boleh nak pergi ke bawah dah. Guna alat. Kapal selam. Kira manusia pada awalnya hanya mampu menyelam hingga ke kedalaman 30 meter. Cahaya matahari masih boleh menembusi air lautan di kedalaman tersebut. Melalui perantaraan alatan teknologi hari ini, manusia mampu menghampiri dasar lautan sehingga ke kedalaman 1000 meter. 1 kilo. Wih, tinggi. 1 kilo punya dalam. Bahkan ada kajian kata, lautan ni dia ada gunung yang ke bawah. Atas bumi gunung naik macam tu. Lautan macam tu. Katanya MH310 jatuh dalam tu. Siapa nak pergi ambil? Pada kedalaman ini tiada lagi cahaya. Tiada lagi cahaya. Tapi kita tengok gaya bahasa Quran ni, subhanallah. Sehingga makin gelap, sehingga Quran kata iza akhraja yadahu, keluarkan tangan ini, lam yakat yaraha. Tak, hampir-hampir tak nampak. Gelap sangat tu. Angkat tangan pun tak nampak tak tangan kita ni. Tetapi Quran tak kata tak nampak. Hampir-hampir tak nampak. Kenapa Quran kata lam yakat tu? Kata saintis, kerana di dasar lautan adanya ikan-ikan yang boleh mengeluarkan cahaya. Jadi cahaya itulah menyebabkan tangan kita tu macam nampak tak nampak kalau turun sampai ke 1000 kedalaman. Macam tepat tu Quran bagi makluman tu ya. Mana ada orang boleh menyelam sampai ke bawah ni? Tak mungkin kalau tak ada alat zaman teknologi hari ni. Tak mungkin. Untung kita hidup zaman teknologi, dapat terbukti semua ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tapi rugi juga tuan. Zaman ni lah zina banyak. Sakfir fitnah. Dajjal pun mari zaman ni lah. Hari ni semua orang cerita hari kiamat dah ni. Tapi ada orang kerja pun tak mahu dah. Mereka kata kiamat hari Jumaat ni ke apa? 10 Asyura. Dajjal nak keluar 10 Asyura. Saya kata hadis Nabi kata, bukan kata Dajjal keluar, berdentum kiamat pun di tangan kamu ada kapak, teruslah kamu kerja. Nabi kata macam tu, maknanya janganlah takut ke kiamat, kerja pun dah lah. Baik, maka tepat kenyataan Quran ya, tercerita tentang kauniah yang namanya ombak. Tu kauniah yang namanya ombak. Baik, laju sikit kita pergi. Ustaz Fir, saya bertipak suku boleh Ustaz Fir?
Api dalam ni cerita tentang lautan lagi ni, kauniyah lautan. Bila Quran kata apa? Wal bahril masjur, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Quran kata dalam laut ada api. Kita duk fikir kok minyak petroleum ada tu jadi orang bakar keluar api. Rupanya bukan yang tu. Memang ada pun lautan yang mengeluarkan api. Ni ada visual dia semua. Kita dapat tengok hari ni. Subhanallah. Ni bahrul masjur, dia naik api tu daripada air laut tu, bukannya kerana minyak dan sebagainya. Wah, Mak Saleh tu, my god, my god. Kakak lagi. Tapi betul lah tuan-tuan, untung kita ada akidah Islam ni, tenang hidup. Ni cerita lah sikit, Safir, saya pergi Mekah ni. Saya naik, oh tu lah. Saya ambil Grab, flight lah lewat lah. Tapi yang mari tu uncle Cina lah. Sembang dengan dia. Saya ada ni lah, buat Grab ni. Sini lah. Di sana ada juga, di sana panggil Karim. Grab dia kita panggil Karim. Lagi best. Oh, driver Karim ni banyak perempuan di Saudi. Tapi kalau lelaki seorang naik tak boleh. Dia tak boleh. Mesti naik dengan isteri. Safi ingat tu lah. Jadi saya tanya uncle ni. Ada dua tiga ni saya sembang. Tanya. Nak cerita kata manisnya akidah Islam ni lah. Subhanallah. Sembang dia. Uncle macam mana bisnes kau okey ke? Oh, banyak okey lah. Uncle berapa orang anak? Tanya. Saya lah 2 sajalah. Apa 2 saja? Sikit lah Uncle. Hayo. You berapa? Dia tanya kita tu. Saya 6. Hayo 6 lah. Macam mana you boleh kasih makan, kasih baca semua? Saya pun 2 main susah. Mau kasih makan, mau kasih baca. 6 sempat lah. Sempat Uncle. Macam biasa. Lepas saya kata, jangan risau Uncle. Anak ramai pun tak apa, bagus. Jangan risau. Atas ada, saya kata. Cerita atas tadi. Atas ada. Atas tolong. Nak cerita Tuhan lah. Dia kata, ayo, itu macam, panggil itu atas turun. Mana? Safi faham macam mana tengok. Seorang lagi kata, ni lain lah. Dia kata, tak apalah, tu macam lah. Dia panggil saya cikgu. Tak apalah cikgu, tak apalah. Itu atas-atas lah, ini kita. Maknanya macam mana tu kan? Kita faham Allah pemberi rezeki, As-Samad mana? Tapi tak tahulah. Tak kemanis kita rasa kan? Allah yang maha memberi rezeki. Ada konsep qada dan qadar. Usaha ikhtiar, tawakal. Wah, subhanallah. Tengok yang lain macam, saya tanya lah, Uncle tak semayang? Ada semayang. Dia pun tahu. Cikgu semayang 5 kali satu hari kan? Ya, you mana tahu? Uncle tahu mana? Kita adalah baca-baca. Uncle tak semayang? Ada, tapi kadang-kadang tak lah. Dia macam tahulah. Cuba tengok. Saya duk nampak lah, saya tak ada ni kan. Saya duk nampak orang Islam ni paling dekat dengan Tuhan dia, betul tak? Sehari 5 kali semayang. Saya tak nampak yang lain semayang sekali je kot. Sahabat saya seorang lecturer juga, Chinese. Dia bangun awal semayang. Dia semayang. Ada India tu bangun awal semayang. Dia subuh dia lagi awal. Kita subuh pukul 5 berapa kan? Lalu ni subuh makin lambat pula kan? Lepas siapa ahli falak mana buat kajian. Saya pergi tu, masa kajian tu saya ada dekat pantai Melawi, Kelantan. Sebelum dia pun nak buktikan bahawa 18 darjah tu. Jadi kadang-kadang tak tahu bila dia pun semayang kawan-kawan kita ni lah. Adapun kita orang Islam 5 kali jelas. Sampai kawan kita yang Cina pun tahu kita semayang 5 kali. Subuh. Dia boleh sebut ke kadang-kadang.
Duduk fikir balik. Allahu Akbar. Manisnya ada akidah Islam lah. Subhanallah. Okey, laju sikit. Fenomena siang dan malam. Okey, baik. Yang ni yang saya nak bincang juga dengan tuan-tuan. Kita tak payah tengok ayat lain. Saya nak tunjuk kat tuan ayat ni. Ayat surah Yasin. Siang dan malam pun kauniyah. Ayat kauniyah. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, wa ayatul lahumul lailu. Dan satu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami bukan tanggal, kami siatkan sebenarnya. Ni saya ambil pimpinan Rahman. Ni, naslah. Naslah ni, maknanya kami siat. Kan? Okey. Baik, kita tengok visual ni lah. Yang diambil oleh astronomer daripada satelit. laju sikit. وإعجازا فيها هذه دقة لا مثيل لها لكن محدد وهاك في كل لحظة أن وجود عدد لا نهائي من المشارق تبارك وتعالى أكد في Ini Kahil, engineer Kahil. Saya pun banyak juga baca tulisan-tulisan dia. يعني في الآية ولكن عند بلون أزرق باهت على حافة الأرض كما نرى هذه الكرة. Nanti dia cepat kan? منظر من أعلى. ونرى هنا انظر يعني طبقة نهار رقيقة جدا يعني لا تمتد إلى مثلا ملايين الكيلومترات لا هي لا تتجاوز تقريبا 100 كيلومتر تقريبا. ودي حقيقة Ya, kita ambil yang dia cepat kan? لنا تماما ما تقوله الآية القرآنية. على أن الذين صنعوا الفيديو غير مسلمين. نعم سبحان الملك. نعم طيب نشوف الفيديو التالي إن شاء الله. صورة تمت. Okey, tuan tengok كي نراها يعني. Dia cepat kan? تستغرق 24 ساعة. هنا تستغرق عبارة عن 4 أو 5 ثواني. Nampak tu? Nampak tak? Dia siat. تسريع كثيرا. Nampak dia siat. ظهر لنا الصورة الرائعة. طبقة رقيقة جدا تنسلخ وتختفي ويخيم الظلام. والله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ وآية Nampak dia siat nah? Betul tak? Nampak tak? Dia tarik. Dia tarik. Naslah. Itulah naslah. وآية أخرى أيضا. Itulah naslah. Kalau tak dicepatkan, tak nampak. Yang buat video ni non-Muslim. Oh my God macam tu. Kita yang ambil video mereka buat, kita teroka ayat Quran. Naslah. Tepat Quran guna tu. Naslah. Untung hidup akhir zaman dari sudut ni lah. Dapat kita tengok. Kan? Bumi kita dapat tengok daripada luar globe. Terbukti lah. Okey, panjang juga video ni. Kita ambil yang ni ya. Begitulah siang malam. Siang malam kejadian Allah Subhanahu wa taala. Lagi apa lagi? Oh, tak habis lagi. Angin yang membawa air hujan. Ini pun subhanallah. Jadi kita skip lah panjang juga ini. Awan yang sangat berat. Awan pun ayat kauniyah dalam Quran. Kalau awan Okey, saya nak tunjuk tentang awan ni yang ni. Yang rukaman. Ya, awan rukaman. Pemerhatian kepada awan akan meningkatkan rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan awan untuk kebaikan manusia dan kehidupan yang lain. Awan ciptaan Allah SWT menatijahkan turunnya hujan yang memberi manfaat yang banyak kepada manusia. Kemudian saya bawa ayat Quran ni, tuan-tuan tengok Alam tara annallaha yuzji. Tengok, Tuhan guna perkataan yuzji. Kamu melihat Allah mengarakkan awan. Menggerakkan awan. Kemudian mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih.
maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah SWT juga menurunkan butiran-butiran ais dari langit, gumpalan-gumpalan awan, gunung-gunung. Saya nak tunjuk ni, awan rukaman ni, gambar ni tuan-tuan. Okey, yang pertama gambar ni. Yuzji ni, tuan-tuan tengok ombak. Ombak macam mana? Macam tu kan? Begitulah awan. Tu awan tu bukan laut. Awan mengarak ni seperti laut. Kan sama lah tu. Sama. Kemudian awan ni pula dia membentuk, dia bertindih-tindih dan membentuk awan dan seterusnya, turunlah hujan daripada celah-celah. Ada tak gambar? Ni nampak tu. Ni. Ni hujan. Nampak jelas. Ya. Subhanallah. Dan Quran menggambarkan fenomena kauniyah ini. Okey. Kita pergi laju sikit. Ni besi tak apalah ya. Kita lanjutkan sikit. Kemudian cerita lagi tentang angin i'sar dalam Quran ni pun hebat ya. Cerita tentang angin. Kita skip sikit ya. Okey, ada lagi tak? Okey. Boleh lah. Itu sebahagian besar lah ayat-ayat kauniyah yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat semua pada petang ini. Bermula daripada alam di atas sehinggalah ke alam yang di bawah ini. Dan mudah-mudahan ianya dapat membuka minda kita untuk kita melihat disiplin ilmu falak ini dengan lebih meluas lagi, untuk kita terus mengkaji ayat-ayat kauniyah ini dan juga dapat kita teroka rahsia-rahsianya. Dan mudah-mudahan kita dapat bezakan antara ayat-ayat yang bersifat kauniyah dengan yang tidak bersifat kauniyah. Nah, berdasarkan ayat 53 surah Fussilat, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat semua ya dapat kita berkongsi sikit sebanyak. Dan dalam masa terbaki ini saya buka apa-apa persoalan, perkongsian, percambahan minda yang berkait dengan apa yang sempat saya kongsikan dengan sahabat-sahabat semua ya. Saya silakan, kau ada apa nak tanya? Ustaz Faris nak kongsi ke apakah? Dr. Hanim, silakan. Ya. Zaman saya buat master 94 saya buat master, saya ada top bagi top lah apa. So saya buat satu kajian pun Macam ni lah. Kajian berdasarkan Quran, ada calculation base lah, saya dah hilang dari calculation. Tapi masa tu pasal tadi saya yang Al-Quran tu saya spesifik pada kehancuran alam lah masa tu. Okey. Calculation base. Saya dapat lawan data anggaran tu lah. Based on ayat Quran lah. Surah-surah ayatnya tertentu. Campur-campur tolak begitu kan? Okey. Tapi masa tu adalah profesor saya astronomi masa tu. Tapi anggaran yang saya dapat dia kata tak, bukan untuk alam semesta dia kata, tapi mungkin untuk kita punya kita bertahan. Okey. Yang saya dapat. Okey. Bagus. Maknanya contohnya surah ni duduk surah yang ke berapa? Reference lah. Okey. Cuma Dr. Hanim, jangan sampai kita melepasi akidah Islam. Contohnya sampai kita jadi Rashad Khalifah. Rashad Khalifah dia terus kata kiamat tahun sekian-sekian.
Okey, tak apa. Matahari kuning. Ini matahari kuning dah nak mati. Ya, betul. Very old. Itu ada dalam perbahasan kita. Sejauh mana usia. Boleh kita predik. Dan memang Dr. Hani minat dalam kajian-kajian seperti itu. Dah lama tinggal. Saya minat tapi sekadar ni sampai nak jalan. Okay. Saya rasa boleh teruskanlah. Kembalikan minat anda. InsyaAllah. Kita kekurangan orang dalam dunia falak hari ini ya. Kita amat-amat berharaplah kalau ada ahli-ahli matematik, lain bidang untuk kita bergabung dan akhirnya kita boleh cetuskan banyak perkara yang lebih menarik. Yang asas-asas ni insya-Allah sekejapnya tuan-tuan boleh tangkap, cara nak kira waktu semayang, cara nak hitung kiblat, sekejapnya tu insya-Allah. Latih tubi lama-lama sekejapnya. Tapi yang kita nak ni yang yang kita nak kembangkan lagi ni. Macam kiblat, kita nak kira kiblat kan, tongkat istiwa, ambil ni kan 90 darjah. Kita nak guna total station, nak guna apa yang orang jumpa nak guna kan. Tu sekejapnya bearing. Rasa Ustaz Faris cepat boleh tangkap yang tu. Orang muda lagi. Tapi kita nak kembangkan ni. Kembangkan lagi. Dan ternampak jelas ilmu astronomi itu digabungkan dengan disiplin-disiplin ilmu lain, akhirnya membentuk satu nilai yang cukup memberi kesan kepada keimanan kita khususnya dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tanya Dr. Hanim, dalam banyak-banyak tajuk matematik tu yang mana paling minat sekali? Ya. Tapi betul dah. Cikgu duduk atas matematik tu falak dah tu. Matematik ni kiraan cikgu. Doktor. Memang duduk pada kiraan. Dunia kiraan lah falak ni. Perbintangan minat tak? Perbintangan, bintang-bintang. Okeylah tu. Memang seronok kalau kita dah duduk dalam dunia alam di atas. Seronok. Semalaman tidur sambil tengok boleh. Dan kita lihat benda tu kan, kita nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jangan jadi macam Mak Saleh lah, kadang-kadang dia enjoy tu tak tahu punca. Seronok macam tu habis. Kita tak. Kita tengok dan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Anything else? Ada apa lagi yang kita boleh kongsi? Kok nak tambah ke? Ya, silakan puan. Ni silakan. Doktor ada apa penemuan REE dengan ilmu falak? Kuat sikit. REE dengan ilmu falak. REE itu falak tradisional. Sungai Sik di Sik ke jumpa benda tu? REE ni Latinium kan? Dan di Perak tengah paling banyak sekarang ni. Tahu tak di mana paling banyak sekarang Latinium? Nadir bumi. Di kawasan Pegalan Hulu, Temenggor, Gerik. Pakar-pakar dah turun semua tu. Termasuk emas. Saya yakin, cuma saya akan rujuklah. Akan rujuk dalam Ajaibul Makhluqat. Apa yang Qazwini rujukkan kepada REE ni. Apa ni, Latinium. Itulah yang orang nak buat chip-chip semua tu kan. Cuma dari apa istilah dia zaman tu. Macam di daerah Temenggor, daerah saya, sekarang sedang membesarnya emas. Emas dia masih kecil lagi.
50 tahun dia akan jadi emas. Esok berderu lah orang pergi ke Greek. Kena beli tanah lah. Tapi lah dia masih muda lah. Dia masih muda. Saya tak boleh nak beri jawapan yang tepat. Tapi nanti cuba tanya Ustaz Hanafiah. Kok dia dah ada rujukan. Apa sebenarnya? Ada kaitan. Ustaz Hanafiah pernah cerita. Dia mesti ada. Dia dapat amanah untuk cari sumber air kat bukit. Dia guna dengan 2 batang besi macam mana. 2 batang besi tu dia akan tunjuk kat mana air. Rujuk kepada profesor bidang tu, dia memang betul buat kaedah yang tu. Jadi kita boleh. banyak rahsia. Nanti cuba tanya lah. Dia lebih banyak pendedahan lah. Dia lebih banyak pendedahan saya rasa. Walaupun saya juga terjemah juga Ajaibul Makhluqat tu kami dah terjemah. Tapi dia lebih kepada berguru. Dia lebih. Situlah boleh tanya dia lah. Puan hari Rabu. Saya nak mari hari Rabu tapi dah bertembung pula dah program lah, nak jumpa sahabat lama. Boleh lah insya-Allah. Kenapa tanya RI tu saja nak tanya balik. Dalam electrical ada mesin. Okey. Lepas tu transformer, bahan untuk buat transformer tu. Semua daripada tu. Dia menggunakan, dia kan ada apa tu? Melibatkan density kan semua daripada dalam bumi ya. Menarik tu. Betul lah kata dalam Al-Quran tu ayat mana Ada. surah mana yang Ya. menceritakan tentang different type of. Ya, ada. Cuba saya nak baca lagi sikit apa dia yang puan maksud tu kan. Kita boleh troka Quran ni, kita kena troka dia. Tengok apa yang dia perkataan dia tu, kita tengok satu-satu. Lama-lama kita akan jumpa. Saya yakin lah. Lepas puluhan ayat saya dah follow ni, ratusan ayat yang saya dah ni, saya rasa saya boleh yalah insya-Allah. Kita boleh tengok rahsia tu ada dalam Al-Quran Karim. Insya-Allah, mudah-mudahan. Kalau tak secara direct pun secara indirect. Baik, terima kasih puan. Lagi apa? Kok Safarih ada apa-apa? Dasar lautan. Yang kita dah biasa ni kebanyakan pertanian lah, yang pada mana kita surah kita bertani semua kan. Di laut ni setakat yang tahu tu kurang lah. Betul. Kalau ada kita boleh nampak lah. Apa lagi yang ada di dasar tu nah? Banyak sebenarnya. Macam benda tu kan penting lah untuk kita tabung ulang. Kalau kita ada Safari sedang buat bisnes ternak kerang. Terbaik ya Ustaz. Sebenarnya banyak rahsia di dasar lautan, ilmu lautan ya. Subhanallah. kalau dapat kaedah yang kita boleh kurangkan ombak tu kan di kawasan-kawasan tertentu. Kuranglah rugi. Barulah kerang tak lari ya. Baik. Apa ni pencerahan yang baik ya, Ustaz Faris ya. Kita boleh buat jadi tapak. Boleh. Saya yakin tu. Akhirnya kita juga boleh teroka ayat-ayat Quran yang berkaitan ya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik, kalau tak ada apa-apa saya ucap terima kasih sekali lagi kepada Rustia, dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain pada ayat-ayat kauniyah yang lain insya-Allah. Dan selamat meneruskan pengajian ya, berkaitan dengan lanjutan falak ni. Tokoh-tokoh yang hebat lagi tu yang akan datang ya, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dapat kita sama-sama mendalami ilmu falak, ilmu astronomi yang boleh mendekatkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala kekurangan, kelemahan saya sendiri, mohon banyak kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pengerusi majlis.
The Bluetooth device is connected successfully. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Fahmi Abdul Khair di atas pengisian bagi sijil lawitan falak 2023 pada sesi petang ini yang telah tanpa penat lelah pada pagi, walaupun beliau baru saja kembali daripada menunaikan fardu haji, masih sanggup bersama kita di Pulau Pinang berkongsi ilmu sebahagian daripada asatizah kita lah dalam bidang falak yang tanpa jemu berkongsi bersama kita. Seterusnya kita sampai ke majlis penutup. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Adnan daripada Unit Halwal Islam Universiti Teknologi Mara Pulau Pinang untuk menyampaikan sedikit cenderamata kepada Dr. Fahmi Abdul Khair. Berat sikit. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Aznan di atas penyampaian cenderamata kepada Dr. Muhammad Fahmi. Untuk pengetahuan semua, insya-Allah esok kita akan bermula pada 8.30 pagi juga di bilik seminar Pusat Islam Universiti Teknologi Mara Pulau Pinang. InsyaAllah esok kita akan bersama dengan Dr. Abdul Halim Abdul Aziz, ahli Jawatankuasa Falak di Pulau Pinang yang juga merupakan panel pakar falak JAKIM, berkaitan dengan alam semesta. InsyaAllah bagi yang belum mengisi QR code untuk kehadiran pada hari ini, sila pastikan anda mengisi QR code untuk pendaftaran mengikut apa UiTM dan juga Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Selepas ini telah disediakan jamuan minum petang untuk para peserta di luar sana. InsyaAllah kita akhiri program kita pada petang ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah.